Confirm dah tidur dah budak ni. Okey, keluar balik. Kau panjang umur. Aduh, sabar je lah ujian. Sunnah orang, itu sunnah orang berjuang. Oh, nak kena tukar pot lah ni. Kan, pot lama kita kan. Dia kena duduk kat sini kat power. Sabar je. Alright. Okey. Kau berdesup-desup naik budak ni ha. Okey, kita mulakan balik kita punya cerita. Alright. Korang jangan lagi. Aduh. Okey, sambung cerita kita pada malam ni. Cerita pasal apa? Sahabat Nabi yang bernama, yang diberi gelaran Abu Dujanah, Simak bin Kharashah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Dikata para sahabat Nabi SAW bersiap sedia untuk pergi ke medan Uhud. Wa hadza Rasulullah SAW. Manakala Rasulullah SAW, manakala Nabi SAW yakhruju ila an-nasi labisan la'matahu, Nabi pun muncul di kalangan para sahabat memakai baju besi Nabi, musta'iddan liliqa'il adu, bersiap sedia untuk bertemu musuh. Fama in waqa'an alaihi uyunul muslimin hatta ishta'alat sudurhum biniral hamiyati. Apabila para sahabat ni nampak je Nabi SAW, diorang terus semangat, ya, sebab leader kan, macam kita lah. Ya, lagi-lagi kalau time macam kita time penamaan calon kan, korang biasa turun time penamaan calon kan. Time penamaan calon, bila diumumkan nama calon ataupun tengah-tengah kita berarak tu, tiba-tiba muncul Tok Guru, kita semangat tak. Aduh, sambung pula. Tadi putus dah, sorry lah. Korang tak ada ke geng-geng kerja Unify? Tak ada geng-geng kerja Unify? Apa nama, buat komen apa ni, report sikit. Apa barang, kejap hidup, kejap mati, kejap hidup, kejap mati. Bayar tiap-tiap bulan mahal-mahal. Lepas tu buat spoil. Poyo betul lah. Reset pula dah. Nantilah aku tengok. Ya.
Tak apa. Malam ni dengar bunyi kat luar tu bunyi petir. Petir berdentum-dentum kau tu tak? Ustaz kena restart balik router dengan modem Ustaz. STD Unify kena reset. Aduh. Suruh aku pindah rumah ikut suka kau. Okey, relax, tenang-tenang, bawa bertenang. Jangan bertumbuk. Okey, Ana dah restart dah kat atas tu. Kat atas. Ni Ana pakai line ni lah, line apa nama, Ana pakai line DG ni. Okey Harap-harap line ni okey. Allah. Okay. Sama tak? Ha tu? Ha? Okey. Ha? Okey Okeylah. Aduh. Okey, dengar cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita perang lah pula. Dia mai kejap okey, kejap tak okey. Okey, balik ke cerita kita. Setelah Rasulullah SAW muncul memakai pakaian baju besi ni, wahaula al-fitya yafi'u min abna'il muhajirin wal ansar, dan begitu juga di kalangan para sahabat muhajir. Okey. Nampak gayanya yang betul-betul istiqamah sahaja yang berjaya. Okeylah. Layan je lah. Dia kalau dia berhenti ni, macam mana cakap dengan korang Dah restart dah. Bukan sekarang restart, siap baling kat dinding kan tadi. Okey, ni kalau mati kat, kau sabar je lah Alright. Okey, balik ke cerita kita. Sabar je lah. Wa ma iniktamalatil jumu', apabila Rasulullah SAW dah bersiap sedia dengan para sahabat nak pergi perang, maka Nabi SAW mengangkat pedangnya. Saya bola ambil pedang saya bola. Cepat. Mana Cik Ifah? Sini. Cepat. Jangan lambatkan, lain mati lagi yang. Okey. Maka apa kata Nabi SAW? Man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqihi. Atau man ya'khudhu sayfi hadha. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, siapa yang nak pedang? Famtadda ilaihi aidi kathiratun. Maka berebut-rebut sahabat angkat tangan. Saya nak. Kulluha turid an tadfar bi sayfi Rasulillah SAW. Semua berebut nak pedang Nabi SAW. Okey dah? Okey. Semua berebut nak pedang Nabi SAW. Bila semua berebut, Nabi kata apa? Man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqihi. Siapakah yang akan menunaikan hak pedang ini? Faqama ilaihi rijalun fihim. Maka masa yang bangkit, yang nak pedang ni ramai, kau tahu tak siapa dia? Antaranya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang kenal belaka lah Umar kan, orang hebat ni kan. Wa Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam ni bukan sebarangan, antara sahabat yang berani. Sahabat yang mula-mula mempertahankan Nabi ketika berumur 12 tahun. Umur 12 tahun dah hunus pedang nak pertahankan Nabi. Zubair bukan sebarangan. Jadi Umar angkat tangan, Zubair angkat tangan, semua angkat tangan nak pedang Nabi. Fa'amsakahu. Tapi Nabi tak bagi. Nabi tak bagi, Nabi pegang je pedang Nabi. Hatta qama ilaihi Simak bin Kharashah. Sehinggalah bangkit seorang sahabat bernama Simak bin Kharashah. Al-Mukanna bi Abi Dujanah. Yang diberi gelaran dengan gelaran Abu Dujanah. Lalu dia pun kata, dia bangkit, dia tanya Nabi. Wa ma haqqu sayfika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah hak pedang kamu ya Rasulullah?
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, tuqatilu bihi fi sabilillah hatta yaftah Allahu alayka aw tuqtal. Nabi kata, hendaklah kau gunakan pedang aku ni dan kau menentang musuh habis-habisan sehingga Allah beri kemenangan kepada engkau ataupun kau gugur syahid. Ini dalam riwayat yang saya baca. Nabi kata apa? Kau gunakan pedang ni, kau lawan habis-habisan, sama ada kau menang ataupun kau gugur syahid. Dalam setengah riwayat Nabi kata apa? An tadriba a'naqal adu hatta tanhani. Kau gunakan pedang aku, kau tetaplah ke tengkuk-tengkuk musuh ni sampai musuh berundur. Maka ketika itulah kata Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulullah. Saya akan tunaikan hak pedang ni ya Rasulullah. Fa'ata'uhu iyah. Maka Nabi pun serahkan pedang ni. Ambil kau. Nabi pun serahkan pedang ni kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah pun ambil. Cing. Inda dhalika syrabat a'naqu ila Abi Dujanah. Ketika Nabi SAW menyerahkan pedang Nabi kepada Abu Dujanah, para sahabat ni semua orang kata belenggok belaka, belenggok nak angkat kepala gini. Apa cerita? Siapa dapat? Mamat mana tu? Power gila Mamat tu. Apa hal dia dapat? Semua dia tengok Abu Dujanah. Allazi manahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfahu, yang sahabat yang Allah Taala kurniakan kepadanya pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Abu Dujanah majhul al-makan inda ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujanah ni orang yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum jami'an yuqirruna lahu, kesemua para sahabat mengakui bi annahu, bahwasanya Abu Dujanah ini kamiyun syuja', seorang panglima, seorang prajurit yang berani, la yahabul mauta, memang tak takut mati, berani gila orang kata. Memang tak ada hal punyalah. Ya, kalau kita ni jenis orang yang hati kental, kau tahu tak? Jenis dia tak peduli abang kawasan ke, abang cokit ke, berbarang ke, aku redah semua. Ada aku kisah. Alung tak alung, semua aku belasah belaka. Jadi hati kental, kau tahu. Wahum jami'an ya'rifuna isabatahu al-hamra, dan mereka mengetahui bahawasanya Abu Dujanah ni ada satu serban berwarna merah. Allati ya'sibu biha ra'sahu, yang dia akan memakai serban tersebut. Idza hamiya al-watis, apabila peperangan berlaku dengan kuat, peperangan dahsyat, dia akan pakai serban warna merah. Bila dia pakai serban warna merah tu makna apa? Dia panggil apa? Isabatul mauti, itulah serban kematian. Maknanya kalau dia dah pakai serban warna merah, dia akan lawan habis-habisan, sama ada dia mati atau musuh kalah. Wahum jami'an ya'jabuna min misyati allati yakhtalu baina sufuf li mubarazatil aqran. Dan kita dah cerita, ada setengah riwayat sebut masa Abu Dujanah dapat pedang tu, dia pun naik kuda kan, dia wheelie kuda. Dia kuda wheelie dia tu. Dia kuda wheelie pula. Dia wheelie kuda dia, kau tahu tak? Nak tunjuk pada power. Ada setengah riwayat bila dia dah dapat pedang Nabi, dia dengan penuh keactionannya tu, dengan penuh takaburnya lah kita kata, dia jalan dekat hadapan saf tentera Islam, tunjuk pedang dia, gitu bangga dia. Wa ma'a dhalika faqad nafisa alaihi ba'du sahabati hadhihi al-maziyah allati khassahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, ada di kalangan sahabat yang macam kita kata dengki lah, kan, dengki. Kenapa dapat ke Abu Dujanah? Power sangat ke dia ni? Aku tak puas hati betul lah. Siapa yang tak puas hati ni? Yang tak puas hati ni ialah Sayyiduna Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Zubair bin Al-Awwam ni sahabat Nabi yang hebat, yang berani, yang pun sama juga pergi tak kembali, dia tak puas hati. Apa kata Zubair bin Awam? Kau dengar cerita dia. Dia kata, laqad wajadtu fi nafsi. Wajadtu fi nafsi ni istilah bahasa Arab. Kita kalau belajar bahasa Arab, wajada maknanya mendapati. Tapi kalau biasa diguna wajada fi nafsi dengan makna aku rasa marah, ya, aku rasa tak puas hati. Hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika aku minta supaya Nabi serahkan pedang tu pada aku, tiba-tiba Nabi tak bagi dekat aku. Padahal aku bukan orang lain. Ana ibnu Safiyyah binti Abdul Muttalib. Aku ni sepupu Nabi. Aku ni anak kepada makcik Nabi Safiyyah binti Abdul Muttalib. Dia makcik belah abah Nabi Safiyyah binti Abdul Muttalib. Ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makcik Nabi. Tiba-tiba Nabi tak bagi dekat aku. Nabi bagi dekat Abu Dujanah. Wa inni aqa'u fi zarwati min Quraisy hasaban wa majdan. Dan aku ni, kata Zubair bin Awam, bukan sebarangan. Orang Quraisy yang hebat, yang berani. Tiba-tiba bagi dekat Abu Dujanah. Abu Dujanah ni orang Al-Ansar. Wa laqad kumtu ilaihi wa sa'altu an yu'tiyani sayfa qablahu. Apa kata Zubair bin Awam? Masa Nabi offer pedang tu, aku pergi dekat Nabi. Aku jumpa Nabi. Aku minta, ya Rasulullah, a'tini hadha sayfa. Bagi pedang ni padaku ya Rasulullah. Fa'arada anni. Tapi Nabi berpaling, Nabi tak layan. Tiba-tiba Nabi bagi dekat Abu Dujanah. Apa kata Zubair bin Awam? Wallahi la'anzuranna ma yasna'u bihi. Demi Allah, aku akan perhati apakah Abu Dujanah ni akan buat dengan pedang Nabi. Setara mana dia hebat benar. Nabi bagi kat dia pedang, hebat benar dia ni. Summa madha fatabi'tuhu. Lalu berlakulah peperangan. Apa kata Zubair bin Awam? Aku pun dekat belakang follow je, aku tengok je Abu Dujanah buat apa. Wa madaitu fi ithrihi. Falamma ghada qubalata jayshil musyrikin akhraja isabatahu al-hamra wa asaba biha ra'sahu. Ketika peperangan bermula, Abu Dujanah mengeluarkan serbannya yang berwarna merah dan dia pun balut kepala dia pakai serban. Falamma ra'ahu al-ansaru iltafata ba'dhum ila ba'din wa qalu. Masa dia pakai serban warna merah tu, orang-orang Al-Ansar, mana orang-orang Madinah, tengok kepada Abu Dujanah. Apa diorang kata? Habislah, dia kata. Syadda Abu Dujanah isabatal mauti ala ra'sihi. Abu Dujanah dah pakai serban merah. Abu Dujanah dah pakai lilitan maut. Isabatal mauti, lilitan maut di atas kepalanya. Maknanya apa? Dia akan lawan sampai dia mati. Tak dia mati, musuh kalah. Tak musuh kalah, dia mati. Wa hakadha kanu yaquluna lahu idza ta'assaba biha. Begitulah yang orang kata, kalau dia dah pakai serban merah, confirm pergi tak kembali. Summa tashaqa sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yaminihi. Kemudian Abu Dujanah menghunuskan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafiqa yamshi biha mukhtalan mutabakhtiran baina sufuf. Dan dengan bangganya dia menghayun-hayunkan pedang Nabi dekat dia kata di kalangan tentera Islam. Ciu kan. Dia banggalah dapat pedang Nabi, kau ingat senang. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Hadhi mishyatun yubghiduhu Allah wa rasuluhu illa fi hadzal mautin. Cara perjalanan, cara gaya berjalan Abu Dujanah ini merupakan gaya perjalanan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab gaya orang action, gaya orang sombong. Tetapi Nabi kata illa fi hadzal mautin, kecuali pada hari ini. Hari ini kau buatlah benda Abu Dujanah, Allah dan Rasul tak murka pada kamu. Summa aqbala 'alal musyrikin. Lalu Abu Dujanah pun mara ke hadapan menentang tentera musyrikin. Wa kana fi askaril musyrikin. Di dalam ni cerita siapa? Siapa cerita ni? Zubair bin Awam menceritakan. Dia nampak dengan mata kepala dia bagaimana beraninya Abu Dujanah. Dia kata apa? Wa kana fi askaril musyrikin. Di dalam tentera musyrikin ada seorang lelaki, ada seorang tentera yang kerja dia nampaknya mana-mana tentera Islam yang dah cedera parah, ya, dalam keadaan cedera, dia akan pergi, dia akan rodok bagi mati terus. Fara'aitu abada Dujanah yatajin nahwahu. Tengah-tengah si lelaki kafir ni leka, ya, bunuh tikam orang Islam yang cedera. Apa kata Zubair bin Awam? Aku melihat Abu Dujanah pergi dekat mamak ni. Mamak ni tak sedar, kau tahu tak? Tengah leka, cocok orang. Cocok. Abu Dujanah datang. Wa ra'aitu rajulan yadnu min Abi Dujanah. Dan ketika itulah lelaki ni baru perasan, ada orang datang kat aku. Fama labitha anil taqaya. Tak lama kemudian
mereka berdua pun berhadapan. Wa tabadala darbataini bisayfayhima fi aqall min tarfati ainin. Sekelip mata saja. Dua-dua ni menghayunkan pedang masing-masing. Yang si kafir pun hayun, yang Abu Dujana pun Allahu Akbar. Kau. Fatalaqa Abu Dujanata darbata khasmi bitursihi faqadati tursa qaddan. Masa lelaki kafir ni tetap Abu Dujana. Abu Dujana pakai apa? Pakai perisai. Alah, perisai pula tak ada, lemah betul aku. Dah rosak dah. Aduh. Perisai tu Abu Dujana cover. Ya, dia pun tak ada. Kena perisai. Terbelah dua bang perisai, terbelah plakung. Terbelah dua perisai. Aku tak tahulah perisai tu pakai besi ke, pakai kayu ke, pakai kulit, wallahualam. Pam, terbelah dua perisai. Jadi masa tu serentak. Dia tetap Abu Dujana cover. Di waktu yang sama Abu Dujana pun tetap dia. Faqad asabat minal musyriki maqtalan fakhallafahu wara'u yasbah fi dima'ihi. Dan tetakkan Abu Dujana tepat kepada musuhnya, menyebabkan si kafir itu jatuh terlentang, membujur kaku dan terbujur kaku mampu berlumuran darah. Wa madha yaktahimu sufufa zaidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dujana terus marah menentang tentera musyrikin dalam keadaan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zubair bin Awam? Fakuntu arahu taratan an yaminihi. Apa kata Zubair? Aku tengok Abu Dujana sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke depan, sekejap ke belakang, ke sana ke sini, ke sana ke sini, kan, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah keadaan kelang kabut berperang ni, summa inna Abu Dujana ra'a syakhsan yajulu baina sufufil musyrikin. Dalam keadaan kelang kabut tu, Zubair kan aku dah cakap tadi, Zubair buat apa? Dia ni duk follow tengok. Kenapa Nabi bagi pedang dekat Abu Dujana? Apa hebat Abu Dujana ni? Setara mana hebat dia? Kalau setakat pakai serban merah, aku boleh pakai serban merah. Setakat tetap orang musuh seorang dua, aku boleh tetap, tak ada hal punya. Tapi nak tengok apa benda yang hebat sangat Abu Dujana ni. Jadi tengah-tengah lawan-lawan tu, dia ni Zubair lawan juga, tapi bila dah kalah musuh dia follow balik Abu Dujana. Dia follow. Kan? Dia kata apa? Tengah-tengah aku follow, tiba-tiba nampak ada seorang syakhsan, seorang manusia ni di kalangan tentera musyrikin. Yang orang ni kerjanya apa dia? Bagi semangat, lawan. Menjerit-jerit lagi tu. Kan? Lawan, mara terus, mara. Menjerit-jerit. Suruh orang kafir mara menentang Nabi SAW. Abu Dujana tengok, kurang ajar kau. Abu Dujana pergi, fa aqbala alaihi wa huwa ala ra'si bi sayfihi. Dia pun angkat pedang dia. Allah. Walakinahu ma labitha an harafa sayfa anhu. Elok tiba-tiba tersekat, kau tahu tak? Tiba-tiba Abu Dujana break. Oh, break kau. Apa pasal break? Kan? Zubair pelik. Sepatut tetap ajalah, kurang ajar dia ni. Tiba-tiba Abu Dujana break kau tu tak? Apa dia kata? Faqala laqad araftu annaha wahidatu minan niswati allati ja'a bihinna Abu Sufyan bin Harbin ma'ahu ila ardil ma'rakati. Rupa-rupanya faqtarabtu min wa sa'altu an dhalika. Maka apa kata Zubair bin Awam? Bila aku tengok Abu Dujana tak tetap, aku pelik. Sempat lagi interview kau tahu. Sempat lagi ditanya. Apa kata Zubair bin Awam? Ya Abu Dujana, kenapa kau tetap lah tu, kurang ajar tu, mulut jahat tu. Apa kata Abu Dujana? Memang betul aku nak tetap dia. Tapi masa aku nak tetap, aku perasan rupa-rupanya dia ni siapa dia? Perempuan. Orang perempuan. Fa akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an uqtala bihi imra'atan. Maka aku menghormati pedang Nabi SAW. Aku takkan salah guna pedang Nabi untuk membunuh seorang perempuan, walaupun perempuan itu kafir. Kan? Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, tapi dia perempuan. Tak layak pedang mulia ini untuk aku tetap kepada seorang perempuan.
aku akan gunakan untuk letak kepala orang lelaki sahaja yang kafir. Engkau tengok. Apa kata Zubair bin Awam? Inda dhalika araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wada'a sayfahu fi mawdi'ihi. Maka kata Zubair bin Awam, patutlah Nabi bagi ke dia pedang ni. Patut sungguh Nabi bagi ke dia pedang ni. Maknanya dia dalam keadaan pegang kelang kabut tu memang semangat nak lawan, tapi kan semangat dia punya akal, dia punya tumpuan tak lari. Dia akan pastikan yang betul-betul dia lawan ni orang lelaki, orang kafir. Dia takkan salah guna pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beradabnya dia, hatta dengan pedang Nabi pun dia beradab. Itu hebat tak hebat Abu Dujana, Simak bin Kharashah radhiyallahu taala anhu. Jadi pedang Nabi ni kan, mujulah ada dekat mana? Dekat Museum Topkapi Turki. Ya, korang kalau pergi Turki, pergilah ziarah Museum Topkapi. Tapi tiket mahal lah. Tapi tak apa, sekali-sekali pergi kan. Pergi. Orang kata, pergi ziarah, pergi tengok pedang Nabi SAW. Zalla Abu Dujanata yunafikhu anil Islam wa muslimin bisayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak pada hari itu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi milik Abu Dujanah. Mana-mana peperangan dia akan guna pedang itu untuk menentang musuh habis-habisan. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah. Okey, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah, apa yang berlaku? Walam martadda Abu Hanifah ma'al murtaddin. Okey. Kita dah cerita itu kan. Bila Nabi wafat, berlakunya apa? Berlakunya geng murtad besar-besaran. Ramai yang murtad. Wa tafiqu yakhrujuna min dinillahi afwajan. Ramai yang keluar daripada agama Islam. Dan ketua mereka bernama apa? Musailimatul Kazzab. Jadi dia kata, apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mensiap sediakan pasukan bala tentera Islam untuk menentang geng Musailimatul Kazzab, maka Abu Dujanah, Simak bin Kharashah, antara orang yang paling hadapan, bersiap sedia untuk menentang golongan Musailimatul Kazzab. Summa aqada liwa al-jaishi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan panji-panji peperangan ini kepada Sayyiduna Khalid bin Al-Walid yang diberi gelaran Saifullahil Maslul. Insabba jundul muslimin ala a'da'illah insibab al-hawli. Berlakulah peperangan yang hebat, yang dahsyat antara tentera Islam menentang tentera Musailimatul Kazzab. Wadarat bainal fariqaini raha ma'arika tashibu min hawliha wildan. Dan berlakulah peperangan yang luar biasa antara tentera Islam dengan tentera Musailimatul Kazzab. Kita dah cerita dah itu. Tentera Musailimatul Kazzab ni ramai bang. 40,000. Wa kathural qatlu bainal fariqaini. Dan ramai yang gugur syahid di kalangan tentera Islam. Begitu juga di tempat di kalangan tentera Musailimatul Kazzab ramai yang KO juga. Summa labithat an rajahat kifatul muslimin ala kifati aduihim. Tak lama kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan, nampak-nampaknya kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Ketika itulah fanhaza Musailimatul Kazzab wal alaful muallafah min jundihi ila al-hadiqati allati urifat ba'da dhalika bismi hadiqatil maut. Okey, dalam sejarah peperangan Musailimatul Kazzab ni, round pertama tentera Musailimatul Kazzab menang. Ya, menang sehingga tentera diorang ni hampir-hampir menawan Fustad Khalid bin Al-Walid. Hampir-hampir mereka berjaya menawan kemah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Hampir-hampir. Tapi tentera Islam berjaya menyekat kemarahan mereka. Kemudian tentera Islam menukar strategi dan akhirnya mereka berjaya mengasak tentera Musailimatul Kazzab untuk berundur. Diorang apa? Berundur sampai ke mana? Sampai kepada kubu mereka. Kubu diorang ni dia panggil apa? Hadiqatul Maut, taman kematian. Musailimatul Kazzab dia ada kota dia. Dia ada kota besar. Kota tu orang panggil apa? Hadiqatul Maut, taman kematian. Kenapa taman kematian? Sebab dalam kota tu ramai orang mati, mayat bergelimpangan.
walamma a'atil muslimin al-hiyal qama al-Barra' bin Malik al-Ansari bi ajra'i amalin butulid arafahu tarib lil-fida' ala dhahri al-ardi. Bila tentera Musailimatul Kadzab berundur masuk dalam dia punya kubu, dia orang berundur, dia pun tutup pintu kubu tu, kadegang tutup. Tutup pintu kubu ni kau tahu. Orang luar tak boleh masuk. Ya, sebab dia dah apa? Dia dah selak pintu tu ikut dalam kota. Pedegang selak. Selak tu pula bukan kecil-kecil bang. Bukan pakai engsil bang woi. Kayu besar bapak ni selak bang tak boleh buka. Keadaan dah kelang kabut. Macam mana? Ketika itulah muncul seorang sahabat yang terkenal, Sayyiduna Barra' bin Malik al-Ansari. Sayyiduna Al-Barra' bin Malik al-Ansari. Ada sebut Barra' ni teringat nama kawan masa kat Syria dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ana masa kat Syria dulu ada member. Nama dia Barra'. Ana kata nama benda Barra' ni. Kan orang Terengganu kalau dapat Barra' berat bagi beruk orang Terengganu. Jadi rupa-rupanya bila baru kita tahu Barra' ni nama seorang sahabat yang hebat yang berani. Anak kepada guru saya Syekh Nazir Maktabi. Dia yang mengajar saya grammar, adabul Arabi, fiqh dan sebagainya. Jadi Barra' ni dia ada cerita panjang lah, tapi anda ringkaskan malam ni. Dia kata aku akan buka pintu kota ni. Nak buka macam mana? Pintu kota tu dah kena selak kat dalam, kau tahu tak? Takkan boleh masuknya. Ada cara. Macam mana caranya? Barra' bin Malik di dalam sejarah menyebutkan, dia ni orangnya kecil, kurus saja. Kan mungkin kalau timbang area bawah 60 kot paling berat. Kan kurus kecil je. Tapi berani ya amat, kau tahu tak? Dia kata apa? Saifullah, jom ambil tu piring tu. Dia kata dekat para sahabat, da'uni ala tursin. Contohnya ini perisai orang guna untuk lawan tu kan, perisai. Tu. Dia kata apa? Korang letakkan aku atas perisai ni. Barra' tu dia akan mencangkung duduk atas perisai ni. Jadi dia kata dekat para sahabat, korang ramai-ramai angkat aku, bilang 1, 2, 3. Kau lambung aku masuk dalam kota. Lambung, kau tahu? Gila lah. Kan? Dan aku akan masuk dan aku akan buka pintu kota ikut dalam. Dia buat kerja seorang-seorang, kau tahu. Terror tak terror? Barra' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat pun letak dia dekat dalam atas perisai ni. Kan? Sahabat kata, 1, 2, 3. Dia pun lama Barra' ni kau tahu. Melambung. Boom. Jatuh dalam kota kau tahu. Masuk dalam kota ni, power tak apa Barra' ni. Tangan sebelah lawan. Allahu Akbar. Allah. Tangan sebelah lawan. Tangan sebelah lagi angkat selak pintu ni. Pintu besar bapak ni kan. Tolak. Power gila. Kalau ikut logik akal manusia, mustahil dia boleh buka. Pintu tu berat ni kau tahu. Korang tak pernah pergi. Korang kalau pergi tengok kota-kota lama. Kota lama ni kalau kita pergi kan, dia panggil qal'ah. Dia panggil kubu besar. Qal'ah ni pintu dia, nak buka kau tahu, berat gila. Ketat. Kau tolak tu, ketat pintu tu, kau tahu tak? Tapi dengan izin, segala ni berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Barra' ni bila dia jatuh dekat dalam kota tu, tangan sebelah lawan musuh habis-habisan. Sebelah tangan lagi buka selak pintu tu. Pam! Dia buka. Ketika itulah tentera Islam pun merempuh masuk ke dalam kota Hadiqatul Maut, kota kematian. Allahu Akbar. Semuanya pergi serbu. Fahabba sahabatu salawatullah alaihim yatadafaquna ala Hadiqatil Mauti. Maka para sahabat merempuh masuk ke dalam Hadiqatul Maut, memburu saki-baki tentera Musailimatul Kadzab. Wa yansabuna ala man fiha min sibabil manun. Dan sahabat ni dia datang tu ibarat orang kata apa? Seperti ombak tsunami.
Wah, macam tu kan. Serbu belaka, rempuh masuk ke dalam. Orang kata kota hadikatul maut. Bam, dia rempuh. Wa kana ba'dhumul akhar. Ada sahabat yang masuk ikut pintu, ada sahabat yang naik ikut atas dinding kota. Wa kana Abu Dujanah wahidan min haula, dan Abu Dujanah di antara mereka. Alqa Abu Dujanah bi nafsi ala hadilqatil mauti min fawqi judrani al-aliyah. Abu Dujanah dia naik, dia masuk kota bagaimana? Ikut apa? Dinding. Dia kabak-kabak dia panjat. Dia pun lompat. Alah, lompat, kau tahu tak? Badan dah cedera parah, kau tahu, tapi semangat punya pasal peduli apa aku. Lain macam sahabat ni. Ya, dengan badan dah cedera parah ni, dia panjat dengan serban merah dia. Bam, dia terjun, kau tahu. Dia kata masa dia terjun tu, falamma saqata ala ardiha kusirat saquhu falam yubali biha walam ya'bah laha. Elok-elok dia jatuh. Allah Akbar. Patah kaki, ngoto. Allahu Akbar. Patah kaki sebelah. Wa inna man tada sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun patah kaki Abu Dujanah, dia masih tetap mara dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yashqu bi sufuf mu'tamidan ala rijl sahih hatta balagha Musailamatul Kazzab. Kaki sebelah dah patah, kaki sebelah lagi okey, masih menghayunkan pedangnya. Dia dah janji dia akan mati dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lawan. Sampailah Abu Dujanah nampak siapa dia? Musailimatul Kazzab. Oh, ini mangkuk ni dah lama aku cari kau. Fa ahwa alaihi bi darbati min sayfihi. Ketika itulah Abu Dujanah tak tunggu masa dah. Dia pun inilah peluang terbaik. Dengan pedang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia tetaknya kepala Musailimatul Kadzab. Allahu Akbar. Dia tetak kepala Musailimatul Kadzab. Wa zalika fi lahzati allati sadada ilaiha fiha Wahsy bin Harb ta'natan min harbatihi. Di waktu yang sama kita cerita tadi tu kan, Wahsy bin Harb. Jadi dalam sirah cerita serentak. Jadi Wahsy ni dia standby dengan tombak. Standby kan dia janji kan, sebagaimana aku pernah membunuh semulia-mulia manusia di sisi Nabi, aku berjanji aku akan bunuh sejahat-jahat manusia pada hari ini. Jadi dia nampak dia Musailimatul Kadzab baling. Dia baling kena dekat Eldam Molek, dia baling masuk tombak dekat perut Musailimatul Kadzab. Datang Abu Dujanah pula, tetak kepala, putus. Fakharral mutanabbiul kadzab bainahuma sari'an yahudu fi dima'ihi. Maka Musailimatul Kadzab rebah menuju kau. Dah lah kena tombak, kepala hilang. Meh ni aku draw sekejap. Cepat. Oh, lambat. Kejap. Kita lukis kejap. Take 5. Wah, macam mana ya? Contoh. Tak boleh kali pula. Nak buat mata terbeliak ke? Mata terbeliak lah, hantarlah kau mata terbeliak. Allah, muka baik sangat boleh pula buat muka jahat ni. Adalah janggut-janggut sikit. Orang dulu semua ada janggut. Orang jahat pun ada janggut tak? Lepas tu, ni badan dia. Contohlah konon-konon sadul lah mangkuk ni. Saya tak sadul pun. Sabar. Aduh. Lama aku tak lukis, keras tangan aku ni lah. Ke pasal buka kurang makan ni. Ni kau tak tombak. Ada apa? Wah, terbacak. Zas, alamak, pedang pula kat sini. Macam mana aku nak pedang ni Pedang panjang gila siut.
Zah. Okeylah, tiba taram lah. Ni apa pasal? Oh, tak lawa lah pasal lain buku tak kena lah. Lain buku jadi tak lawa. Contoh. Baju bersih lah pula. Okey. Siap dah. Sekejap ke. Cincai. Kan. Cincai ni. Okey lah, boleh lah. Ni orang jahat ni kau baik pun. Orang jahat kita buat poyo-poyo je muka. Zas. Alright, dah siap. Nampak? Aduh. Nampak tu. Kau tahu? Kepala sudah kena apa? Kena rembat. Sudah tombak juga masuk. Nampak? Okey. Lain kali kena cari apa drawing paper yang tak ada line lah. Ni ada line jadi tak lawa lah. Kan? Aku ni pun dah lama tak lukis ni lah. Okay, nampak? Contohlah. Akhirnya mampulah Musailimatul Kadzab. Kan? Kena tombak. Lepas tu kena tetak kepala. Baik kau. Alright. Habis. Okey. Apa cerita Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu? Fakharra al-mutanabi'ul kazzab bainahuma sari'an yakhudu fi dima'ihi. Akhirnya Musailimatul Kadzab mati dalam keadaan ditombak dan ditetak kepalanya. Inda dhalika karra ashabu Musailimati 'ala al-faris alladhi yuharibu birijlin wahidatin yuriduna al-qada' alayhi. Ketika itulah dalam keadaan tak terkawal, datang saki-baki tentera Musailimatul Kadzab menyerang Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Abu Dujanah dalam keadaan kaki sebelah dah patah, kaki sebelah lagi dia terhencut mempertahankan dirinya dengan pedang Nabi SAW hatta kallat qadamuh, sehingga akhirnya kaki dia pun dah tak larat. Fa watakatharat alaihi darabatis suyuf wa ta'anatu rimah, dan tentera-tentera Musailimatul Kadzab terus menyerang dia, menetak dia habis-habisan. Akhirnya fakharra sari'an syahidan, akhirnya Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu gugur syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Lakinna Abu Dujanah lam yughmid aynaihi ghamdatah al-akhirah illa ba'da an ra'a junudal muslimin yarfa'una ala ardil yamamati rayatil Islam. Sejarah ni kata apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Abu Dujanah menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah beliau melihat dengan mata kepalanya bagaimana tentera Islam memacakkan bendera-bendera tentera Islam di atas kota milik Musailimatul Kadzab. Bila tengok dah gitu, mana dia melihat kemenangan Islam dengan matanya, barulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Itulah orang kata hebatnya Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Allah Ta'ala berikan kepadanya dua kegembiraan, ataupun kata tiga kegembiraan. Kegembiraan pertama memiliki pedang Rasulullah SAW. Kegembiraan kedua, dia berjaya membunuh Musailimatul Kadzab. Kegembiraan ketiga, dia melihat panji bendera Islam dipacak di atas kota Musailimatul Kadzab. Dan kegembiraan yang paling hebat apa dia? Allah kurniakan kepada dia asyahid. Semoga kita semua dapat juga pahala syahid, insya-Allah. Amin. Okey. Terima kasih Ustaz Fendi.
Nantilah kita buat komiknya. Ustaz Fendi sponsor. Ustaz Fendi kan masyuk. Okey. Okey, kanak-kanak Raibina sekalian. Kejadian peperangan ni berlaku dekat Yamamah. Yamamah sekarang berada dekat kawasan tak sana kat selatan Saudi lah. Kota Yamamah. Apa nak sebut? Okey. Apa cerita sahabat yang nama apa tadi? Bara' bin Malik. Bara' bin Malik apa cerita? Bara' bin Malik ni yang tukang buka pintu kota ni, dalam peperangan tersebut orang jumpa dia dalam keadaan cedera parah. Cedera parah kau tahu tak? Lembik Ingat dah mati. Rupa-rupanya tak mati. Ya, rupa-rupanya tak mati lagi. Tapi dalam keadaan cedera parah. Dan Sayyidina Bara' bin Malik ni akhirnya syahid di dalam peperangan yang lain yang menentang tentera Rom, kalau tak silap ana. Rom atau Parsi. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oi, ni member lama ni. Apa khabar? Komik Ayoko. Lain macam. Kau ada simpan lagi komik aku buat dulu? Ni member lama belajar dekat Ansar dulu. Aku sayanglah hilanglah komik-komik dulu kan. Dulu zaman kita kat Ansar dulu kan. Aku ada lukis-lukis. Tak siapa-siapa lah. Alright, kita pergi kepada tengok ada soalan kita pada malam ni. Okey, kita tengok soalan. Relax jam. Ini pedang anak aku ni. Abu Dujana. Okay, ada. Apa pula kau cerita Rainbow ni? Pakai kuali. Lah betul lah. Sepatutnya aku ambil kuali tadi kat dapur. Boreh. Aduh, tak apa. Yang kali kita ambil kuali besar sikit. Nanti ngamuk lah bini aku sekarang. Kuali hilang. Ada soalan yang orang tanya ni. Apa maksud nama Falik ataupun Firaz? Falik dengan makna yang membuka. Falikul isbahi makna yang membuka waktu pagi. Falaqa yang membelah, kan? Falaqal bahr yang membelah lautan. Firaz mana Firaz? Tak, Firaz macam aku. Mungkin ada. Memang adalah. Nanti anda cek makna apa. Baraq bukan baraq. Kalau baraq dengan qaf itu makna kilat, peti. Ini Bara' bin Azib. Bara' bin Malik. Anak beranak dengan Anas bin Malik. Ya, betul. Musalimatul Kadzab ke yang ludah? Ya, dia yang ludah dekat mata budak tu. Konon-konon nak sembuh dalam buta terus. Yang ada geng Ansar juga Oh, kau ingat lagi aku Terima kasih lah bro. Okay. Terima kasih lah bro. Dalam kalangan 40,000 pengikut Musalimatul Kadzab, ada tak nama besar umat Islam ketika itu? Apa tak adanya? Khalid bin Al-Walid. Firas dengan apa? Fa, ya, sin. Kalau Firas, fa, ya, ra. Fa, ra, alif, sin. Firasun. Dengan mana Al-Asad, singa. Ya, fa, ra, alif, sin. Firas. Dengan sin. Firas. Dengan mana Al-Asad. Makna singa. Okey, kira Abu Dujana berduet dengan Wahsy waktu perang Musalimatul Kadzab. Lebih kurang berduet lah. Kau ingat karaoke ke Jis? Lebih kurang lah. Dia pakat. Bukan dia pakat lah, kebetulan kan. Kebetulan dua-dua tu. Lukis ala komik macam Saifullah lukis kat sekolah. Saifullah mana pula ni?
Ke cikgu kau Saiful? Ni. Cikgu Saifullah ke? Anak lukis tu pasal dah habis masa dah. Dah habis masa kita lukis lah. Okey. Sekejap Okey, soalan. Siapakah yang memiliki pedang Nabi lepas pada Abu Dujana syahid? Aku pun tak tahu. Nanti kena cek pula. Ustaz, kalau Raja Parsi Kisra. Kalau Raja Parsi dipanggil Kisra. Kalau Raja Rom dipanggil Kaisar. Kaisar Ar-Rum. Macam mana dengan Wahsy? Wahsy tak ada apa-apa, biasa. Ya, Wahsy kalau tak salah mana, dia meninggal zaman siapa? Zaman Sayyidina Osman. Kalau tak salah mana. Ustaz boleh terang para ulul azmi. Ulul azmi hanya 5 orang. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi ni para nabi rasul yang mempunyai keazaman yang kuat. Salam Ustaz, siapa dia? Abu Qaqa yang buka pintu. Qaqa bin Amr. Dia buka pintu mungkin kot. Tapi yang buka pintu pada dalam tu Bara' bin Malik. Nama bukan Durjana. Bukan Durjana weh, Dujana. Durjana lah pula. Ya, nama dia Simak bin Kharashah. Sin mim alif kaf. Sin mim alif kaf. Kalau kau baca samak ikan, samakun ikan. Simak bin Kharashah. Kenapa pedang Nabi berada di Museum Turki? Sebab kerajaan Islam Osmaniyah cukup mengambil berat tentang harta-harta warisan Nabi SAW. Ya, harta warisan Nabi, kerajaan Osmaniyah cukup jaga. Tak macam geng-geng Wahabi ni. Bagi Wahabi, pedang Nabi ke, itu semua bid'ah semua. Tapi kalau kerajaan Saudi tak bid'ah pula. Ustaz, saya ada 2 soalan. Bolehkah perempuan menegur imam yang tersilap bacaan? Lagi satu, boleh tak lelaki mengaminkan doa yang dibaca oleh perempuan lepas solat? Tak ada masalah. Perempuan boleh tegur bacaan imam, cuma hukumnya makruh. Ya, sebab dengar suara. Makruh saja. Makruh. Ya, contoh kalau lelaki ni kan musim PKP, lelaki suami jadi imam, bini jadi makmum. Bini hafizah, suami hapus. Dan isteri hafizah bini. Suami dia hapus. Baca apa? Baca kuliah sangkut. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'budu ma'abatum wala antum a'biduna ma'abud wala ana ambil engkau nak sahur dah. Oh bang, jom nak sahur bang. Bila kata lakum dinukum waliyadin, contohlah. Boleh tegur, tak ada masalah, tapi makruh je lah. Dan boleh tak suami ataupun lelaki mengaminkan doa perempuan? Boleh, tak ada masalah. Abu Dujana makna apa Ustaz? Makna apa? Cuba cek. Apa makna Dujana? Dujana. Bukan Durjana je moi, Dujana. Okey, nanti bina aku cek dulu. Ustaz, bila malaikat Jibril bagi wahyu dengan Nabi, sahabat nampak tak Nabi bercakap dengan malaikat Jibril? Kalau Jibril turun dalam berupa sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi, yang tu memang confirm dia nampak lah. Tapi kalau rupa asal Jibril, memang diorang tak nampak lah. Ya, kalau rupa asal Jibril, memang sahabat-sahabat takkan boleh tengok. Yang boleh melihat Jibril secara live, secara real, ialah Nabi SAW saja. Ya, kecuali kalau Jibril berupa dengan rupa sahabat Nabi nama Dihyatul Kalbi, tu lain cerita, memang boleh boleh ditengok. Ada je. Ini apa?
Wa huwa al-matarul kathir. Husnul mukhalatah. Apa dia? Wallahu a'lam. Kalau ikut kat sini dujana, antara maknanya al-matarul kathir, hujan yang lebat, ataupun dengan makna husnul mukhalatati, orang yang elok pergaulannya. Orang yang elok pergaulannya. Ya, dujana. Dia banyak makna. Tapi kita ambil makna yang boleh diterima. Antara makna dujana, dia kata amtara amtaran. Dajana sahabu ay amtara amtaran, dengan makna hujan yang lebat. Ya. Antara maknanya husnul mukhalatati, orang yang elok pergaulannya. Alright. Jazakillahu khairan. Adakah nama besar sahabat mengikut Musailimatul Kadzab? Maksudnya apa? Mana sahabat convert ikut Musailimah? Na'udzubillah min zalik. Tak ada. Tak ada. Kalau ada yang kisah lelaki yang Nabi SAW kata kan, salah seorang daripada kamu ni, gigi gerahamnya akan sebesar bukit Uhud dalam neraka. Itu bukan sahabat yang besar. Itu juga asalnya di kalangan sahabat, tapi dah ditadikan Allah, qadarullah, dia convert, dia murtad, dia join Musailimatul Kadzab. Ustaz, kubur Sa'ad bin Abi Waqqas dekat China ke? Tak betul. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburnya dekat Madinah. Dia dekat Baqi' al-Gharqad di Madinatul Munawwarah. Yang dekat China tu, itu tempat berdiri, maqam. Ada dua versi lah yang ana pernah baca. Yang pertama dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sampai dekat lokasi tu. Wallahu alam, ya, pernah sampai kat lokasi tu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Bila berdiri kat situ, orang pun tanda, orang kata di sinilah tempat berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Panggil maqam, macam maqam Ibrahim kan. Maqam Ibrahim nama apa? Tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan kubur. Kemudian yang kedua, dikatakan dahulu di China ada seorang soleh, dia orang yang baik, ulama, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas kebetulan. Pedang Zulfikar ada di mana sekarang? Ya, wallahu alam. Aku tak tahu. Kenapa Khalid bin Al-Walid diberi gelaran Saifullahil Maslul? Sebab dialah yang mempertahankan tentera Islam di dalam peperangan peperangan Mu'tah di Jordan. Isteri Hafizah suami hampir, ialah 7 jam. Kalau baca ayat sajdah bukan dalam salat subuh Jumaat, boleh ke sujud tilawah? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh ke ibu bapa jadi imam kepada anak lelaki yang belum balik? Boleh. Ibu. Boleh ke ibu menjadi imam kepada anak lelaki yang belum balik? Boleh, tak ada hal. Siapa yang bagi gelaran Abu Dujanah pada dia, dah memang nama dia macam tu. Gelaran dia macam tu. Ustaz, mak mertua saya duduk Johor. Sangkut kat Selangor pasal PKP. Boleh tak saya bayar zakat dia kat Selangor? Mak mertua kau duduk Johor. Sangkut kat Selangor pasal PKP. Boleh tak saya bayar zakat dia kat Selangor? Boleh. Boleh. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kuis kita. Soalan kuis Min Syam kita pada malam ni. Pagi tadi penaja hadiah Min Syam minta ana pilih pemenang orang lain pula. Dia kata sebab ramai yang orang sama dah menang 2 kali, dah menang 3 kali, maka kita bagi laluan kepada kawan-kawan kita yang lain kan, yang belum menang lagi. Asyik korang je menang, gemuklah korang. Okey, soalan terakhir ni. Ustaz, boleh ke solat tarawih buat 4 rakaat 1 salam? Witir 3 rakaat 1 salam.
Benda ni ada khilaf tau dalam kitab-kitab fiqah. Tapi benda ni ada khilaf dalam kitab fiqah ya. Eloknya kita buat macam biasalah. 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian kita tutup dengan 1 salam ya. Apa Cik Uda belum menang lagi? Cik Uda tak payah menang lah. Ni anak orang kaya ni, jutawan. Okey. Pada malam ni kita tengok siapa yang bakal pemenang terbaru kita pada malam bersiap sedia dengan soalan yang pertama. Jeng 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 jeng. Okey. Sebutkan 2 nama sahabat Nabi yang mengangkat tangan untuk mengambil pedang Nabi. 2 nama sahabat Nabi, tidak termasuk Abu Dujanah. Ada 2 sahabat Nabi yang saya sebutkan tadi mengangkat tangan untuk mendapatkan pedang Nabi. Jawablah soalan. Saya belum menang. Jawab soalan dulu. Aisyah Sabri. Okey. Dah menang juga. Oh, Aisyah Sabri pernah menang. Siapa kita? Izzah Pak Rudin. Izzah Pak Rudin rasa tak ada kan? Betul? Izzah Pak Rudin rasa tak lagi. Izzah Pak Rudin ni rasa belum menang lagi. Omar dengan Zubair bin Awam. Izzah Pak Rudin. Tak apa. Nanti cek balik nama-nama yang dah menang tu. Rasa tak ada lagi kot. Okey. Soalan yang kedua. Sebutkan nama serban apa nama Abu Dujanah dalam bahasa Arab. Apakah nama serban Abu Dujanah dalam bahasa Arab? Kalau bahasa Melayu dipanggil lilitan maut. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Tercekiklah korang. Soalan ketiga, satu sahabat yang buka pintu. Soalan kedua je. Boleh jawab je tapi tak menang lah. Apakah nama serban Aisyah Sabri macam tapi let lu. Kan bahasa Arab aku tak nak bahasa Melayu. Falamma Muhammad. Ya betul kau. Saya tak pernah menang ni. Kau apa pandai lah kau. Muhammad Syafrin Zainal. Rasa tak pernah menang kot kawan. Muhammad Syafrin Zainal menjawab. Tulis bahasa Arab lagi. Isabatul maut. Lilitan kematian. Takbir. Allahu Akbar. Bravo. Hadikotul maut lah pula. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah nama sahabat yang mengekori pergerakan Abu Dujanah dalam peperangan Uhud? Siapakah nama sahabat Nabi yang mengekori pergerakan Abu Dujanah dalam peperangan Uhud? Ada dah pernah menang. Aduh. Nazi Ahmad pun dah pernah menang. Mana pula Willy Kuda kau ni? Baik pun dah menang. My name Zaki. Okay, my name Zaki. Zubair bin Awam. Alright. Berjaya menjawab soalan. Okey. Soalan yang keempat. Letih lah nak buat soalan korang ni. Soalan tak banyak. Sebutkan nama sahabat yang membuka pintu kota kematian. Siapakah nama sahabat yang membuka pintu
ke kota pintu kematian. Siapa nama sahabat tu? Tak ada jawab kan? Ni semua dah jawab kan? Wah. Zahra Nazmi, dia jawab, dia tak boleh jawab, no problem. Dia hari-hari menang. Ami Aminah Umi ke Umi kot. Umi Aminah. Umi Aminah Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu yang membuka pintu kota kematian. Okey. Soalan yang keempat, yang keempat. Habis dah. Nak ada soalan kat korang ni. Sebutkan. Soalan kelima. Soalan yang kelima. Sebutkan nama museum yang terletaknya pedang Nabi di Turki. Sebutkan nama museum di Turki yang menyimpan pedang Nabi SAW. Apa nama pedang tu? Boleh cuba dapat pahala. Jawab je. Apa nama? Irdan Sarbini. Irdan Sarbini rasanya belum pernah menang ya. Okey. Tok Kapi. Tok Kapi. Aduh, kita bagi kepada yang lebih tepat dapat gayanya. Apa bawah dia tadi? Faisal Mustafa. Faisal Mustafa Top Kapi. Tapi tak apalah. Berapa soalan nama? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tak kita. Tulis Irdan lagi. Okey. Habis dah soalan kita pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi di siaran kita pada malam besok insyaAllah. Kita akan sambung lagi sirah Nabi Muhammad SAW. Kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Dan jangan lupa jaga diri baik-baik, stay at home, jangan nakal-nakal. Dan jangan lupa niat puasa pada malam ni. Apa dia Ifah nak cakap apa Ifah? Lagi bertemu lagi. Dan jangan lupa belilah produk apa nama produk tu? Daun Bidara. Daun Bidara bagi mereka-mereka yang sama ada gangguan ataupun tak ada gangguan, elok pakai ya. InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.